perbahasan dan perbincangan menggunakan kitab Al-Azkar, dan kita masih membahas perkara yang berkait dengan doa yang diajarkan oleh Nabi SAW, dan kita sambung bacaan di dalam kitab pada muka surat 796. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Fasayakfikahumullah wa huwas samiul alim. Amma ba'd. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian, alhamdulillahi ta'ala, kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah. Dengan keizinan daripadanya kita dapat sama-sama dipertemukan pada pagi ini. Alhamdulillah. Mudah-mudahan diberkati dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, insya-Allah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah sekalian, insya-Allah pada pagi ini seperti biasa kita akan sambung kembali perbahasan dan perbincangan menggunakan kitab Al-Azkar, dan kita masih membahas perkara yang berkait dengan doa yang diajarkan oleh Nabi SAW, dan kita sambung bacaan di dalam kitab pada muka surat 796. Di bawah daripada hadis yang di atas, di antara adab dalam berdoa. Muka surat 644. Ha? 796 dengan 644. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Di antara adab dalam berdoa adalah kehadiran hati. Dalilnya insya-Allah nanti akan disebutkan. Sebahagian ulama berkata yang dimaksudkan dengan doa itu adalah menampakkan keperluan di hadapan Allah. Jika tidak demikian, maka Allah Ta'ala akan berbuat apa yang dikehendakinya. Baik, yang awal tadi disebut adab berdoa adalah kehadiran hati. Maksudnya bila kita berdoa, perkara itu bukan terbit daripada suara atau mulut lisan kita sahaja, tetapi juga mesti dizahirkan, diterbitkan dengan rasa dalaman hati kita. Maknanya hati kita mesti ada bersama dalam doa itu. Dia bukan mulut saja kumat kamit, tapi hatinya tidak menyertai.
Sebab doa yang terbaik adalah doa yang dihadiri sekali oleh hati kita. Sebab hati itu adalah tempat Allah memandang hamba-Nya. Allah tidak pandang warna kulit, rupa paras, sehat apa semua, tapi yang Allah pandang qulubikum, hati kamu, iaitulah hati kita. Ataupun dia panggil qalbu, hati kita lah. Jadi sebab itu setiap kali kita berdoa kepada Allah dalam apa situasi keadaan sekalipun, orang kata mestilah diiringkan sekali dengan hati kita. Barulah doa tu jadi cantik, doa tu jadi sempurna, barulah kita panggil khusyuk dalam berdoa itu ada. Kan? Sebab bila kita minta sesuatu ni, kita kena minta bersungguh. Kita jangan minta lebih kurang, cincai-cincai, main-main. Bila main-main ni, bila tak ada kesungguhan, kita bimbang. Macam disebut dalam perenggan kedua tadi, bila tidak menampakkan keperluan itu, nanti Allah akan buat apa yang dia nak buat. Maksud dia, ikut suka Allah, dia nak bagi ikut mana. Allah dia tunggu kita nak apa. Walaupun Allah tahu dah, kalau dia tak tunggu pun dia tahu apa kita nak kan. Dia maha mengetahui. Tapi secara protokol dia begitulah. Allah tunggu kita setiap hari. Hari ni apa hamba aku nak, besok apa lagi yang dia nak. Hari-hari Allah tunggu doa kita. Dan Allah Ta'ala ni dia sangat suka kepada orang-orang yang rajin minta, yang rajin berdoa, yang merayu, yang memohon. Dan oleh kerana itu, ibu-ibu sekalian, tuan-tuan yang dirahmati Allah, selagi kita masih ada nyawa, selagi kita masih hidup, itulah sahaja peluang yang kita ada untuk berdoa kepada Allah. Sebab selepas mati itu tak ada dah cerita doa. Kan? Kita pula didoakan oleh orang lain. Kalau orang tu ingat. Takut dia tak ingat kita, mati habis gitu je lah. Doa tak ada, apa pun tak ada. Jadi sebab itu, pastikan kita minta tu dengan bersungguh dan juga dengan ketelusan hati kita sendirilah, insya-Allah. Baik, kemudian Imam Al-Ghazali rahimallahu ta'ala menyebut dalam kitabnya Al-Ihya Ulumuddin. Kitab Ihya Ulumuddin ni adalah kitab tasawuf lah. Kitab yang banyak mengingatkan manusia perkara yang berkait dengan hati. Baik, dalam kitab Ihya, Imam Al-Ghazali telah menyebut adab dalam berdoa itu ada 10 macam. 10 macam. 10 adab lah. Kita tengok satu persatu, kalau sempat sampai ke 10. Yang pertama, mengintai atau mencari waktu yang baik. Waktu yang mustajab lah. Seperti hari Arafah, bulan Ramadan, hari Jumaat, waktu sepertiga malam yang akhir, termasuk waktu sahur. Baik, jadi nombor 1, adab berdoa, kita kena cuba intai waktu-waktu mustajab doa. Waktu-waktu yang lebih dekatlah doa kita nak diangkat oleh Allah. Antaranya disebut tadi pada hari Arafah. Hari Arafah adalah hari di mana jamaah haji berwukuf di Arafah. Dan lebih kemasnya lagi adalah orang yang sedang menunaikan haji, yang sedang wukuf di padang Arafah. Jadi sebab itu kita nak pesan siapa yang dapat pergi haji tahun ini, kena tahu benda-benda macam ni. Kan? Sebab kadang benda tu dia simple saja, tapi kadang orang tak tahu ataupun terlupa atau tak ambil tahu atau tak pernah tahu. Dia ada banyak faktor lah. Baik, saat mustajab doa di Arafah pada 9 Zulhijjah itu adalah bermula selepas waktu asar. Waktu asar di Arafah.
Maknanya lepas asar sampailah maghrib, asar ke maghrib, itulah kata ulama saat mustajab doa di Arafah. Dan memang doa Arafah ni, ibu-ibu sekalian, tuan-tuan, sangat power. Memang power lah. Siapa yang doa hari tu memang insya-Allah Allah bagi. Kan? Sebab dia waktu saat mustajab doa. Sebab itu masa kami bawa jamaah haji dululah, lama dah, 2010 2011 dulu, bila menjelang asar saja, sebab kita dah buat solat jamak kan, kita buat jamak tamam, jamak takdim tamam, maknanya wukuf akan masuk bermula waktu zuhur. Itu waktu wukuf lah. Maknanya zuhur sampailah subuh besok, itu waktu wukuf di Arafah. Siapa yang ada di Arafah atau melintas di Arafah pada waktu itu, dikira dia dapat wukuf. Dikira dia telah menyempurnakan rukun haji, salah satunya lah. Bila Nabi kata Al-Hajjul Arafat, haji itu kemuncaknya adalah wukuf di Arafah. Kalau wukuf tak buat, haji tak ada. Sebab itu pada hari wukuf tu, kita dah cerita banyak kali, yang mana sakit, yang boleh dibawa naik ambulan, ambulan akan datang ambil dia, lalu saja di Arafah. Tapi lalu tu kena waktu wukuf lah. Dia tak boleh lalu sebelum zuhur, tak boleh. Dia dalam tempoh tu, selepas zuhur sampailah subuh besok. Kalau dia lalu sebelum atau selepas masa tu, tak dikira wukuf. Lalu saja, dia tak pijak pun bumi Arafah, sah wukufnya dengan syarat tayar ambulan tu pijak bumi Arafah. Tak ni sungguh, ni hukum gelak-gelak juga macam kelakar lah bunyi dia kan, tapi sungguh macam orang tanya dulu kan, helikopter, orang kaya Subanjaya kan, jadi orang lain wukuf naik bas semua, dia naik helikopter. Sah hukumnya wukuf naik helikopter dengan syarat helikopter tu landing. Dia kaki helikopter tu kena cecah lantai atau bumi Arafah. Kalau dia berlega-lega, intai-intai macam YB lah, naik atas tu kan, intai-intai, lepas tu babai, memang babai lah haji dia, memang tak dapat. Sebab kita kena faham definisi wukuf. Wukuf maksudnya berada di bumi Arafah, bukan di udara. Tu kena faham maksud berada di bumi Arafah walaupun seketika. Sebab itu saya pernah cerita, kalau ibu-ibu ingat lah, saya rasa saya pernah cerita, ada satu tahun tu seorang jamaah haji Malaysia, dia masa wukuf dia duduk atas pokok. Kan saya cerita dulu tu, dia duduk atas pokok. Jadi jamaah macam panik lah sekejap kan. Orang semua duduk bawah, dia seorang duduk atas pokok, pakai ihram no? Kan bahaya tu untuk keselamatan orang lain kan. Jadi jamaah tanya kat ustaz lah, bukan saya, ustaz lain kan. Dia kata, apa hukum ustaz wukuf atas pokok? Hukum dia sah lah, tapi jangan buat lah no? Sah pun dengan syarat akar pokok tu ada dekat bumi Arafah. Dia kena perdetailkan benda tu. Jangan sah je, dia kena tengok pokok tu terapung ke atau macam mana kan. Manalah tahu ada pokok terapung kan. Jadi itu cerita wukuf. Walaupun orang dalam ambulan tu tak turun, pesakit tu terbaring kan, teruk, patah ke apa, tak boleh berjalan, ambulan masuk, sah. Itu waktu wukuf. Waktu mustajab doa di hari Arafah ketika hari wukuf adalah selepas asar sampailah maghrib. Sebab itu kita dah buat jamak dah, siap-siap masuk zuhur kita semayang 4, lepas tu sambung asar 4, jamak takdim tamam, tak boleh kasar. Sebab apa tak boleh kasar? Sebab kita bukan musafir pun kan. Dan yang kedua, sebab Nabi buat macam tu. Boleh ke jamak ustaz walaupun tak musafir? Boleh sebenarnya, tengok keadaan. Kalau darurat boleh. Contoh darurat ni macam kita nak operation kan, katalah operation selepas zuhur, siapnya lepas maghrib. So kalau tak semayang jamak, asal terlepas punya. Sebab kita pun dah tak sedar diri kan, pensan, dia tidur kan apa semua. Jadi doktor pun boleh,
Jamak passion pun boleh jamak. Dia ada kaedah lah. Walaupun kita tidak musafir. Musafir itu lebih kepada kasar. Jadi masa haji pun Nabi buat jamak juga. Sebab dipanggil masyaqqah. Keperluan yang susah lah. Kalau tak jamak susah. Kita nak pergi Muzdalifah pula, nak petik batu, nak melontar, banyak dia punya pergerakan dan kepayahan tu. Jadi dibenarkan jamak tetapi tidak dikasarkan. So maknanya sebab itu kita lepas asar kita dah suruh dah semua jamaah cari pasangan masing-masing. Kalau yang pergi suami isteri, anak beranak, longgok setempat, doa lah. Carilah bawah pokok, tepi pagar, ke mana-mana lah. Dalam kemah, luar kemah, tak kisah. Kan? Masing-masing, jangan kira orang. Masing-masing berdoa. Dan kita pesan selalu, kalau suami doa, pastikan dengar apa yang dia minta. No? Jangan amin aja. Semua diaminkannya. Dengar dulu. Agak-agak mencurigakan. Bang, kejap. Bunyi macam hasanah tadi tu, siapa tu? Tak, Rabbana atina fid dunya hasanah kan. Jadi dengar dulu. Tak, sebab ini cerita betul berlaku sebenarnya. Kan? Balik Malaysia, dia menikah seorang lagi. Bini dia pun bising-bising, dia kata you yang aminkan masa di Arafah. Sudah. Kan? Kawan doa bahasa Arab, dia pun bini tak tahu kan. Jadi kita dengar elok-elok, kita aminkan. Dan kita yang tidak berada di Arafah, kita boleh tompang masa tu. Masa tu lah, kalau sana lepas asar, sini lepas isyak lah, lebih kurang. Sebab kita dulu kan, kita dulu. So maknanya lepas maghrib, lepas isyak hari Arafah 9 tu, kita bolehlah doa lebih sikit, menompang masa sana. Kita dipanggil tompang waktu mustajab di sana. Kan? Sebab itu banyak yang jamaah buat, dia berdoa di Arafah, dia buat video call. Boleh? Tak ada masalah. Dipanggil, dia dah setting lah sehari dua sebelum tu, dah setting anak-anak, besok lepas isyak mama akan call buat video call. Jadi ibu dia doa di sana, anak dia amin di Malaysia. Lepas tu anak pula doa kat Malaysia, mak dia amin kat Arafah. Boleh? Tak ada masalah. Kan? Nanti ada pula orang kata ini semua bid'ah, Ustaz, Nabi tak buat. Kan? Ni geng-geng bid'ah ni semua tak boleh. Kan? Jadi biarlah orang nak kata apa, lantaklah, yang penting kita doa je. Kan? Sebab teknologi sekarang teknologi dah canggih. Zaman Nabi lah tak ada benda-benda tu. Jadi apa salahnya kita buat? Tak salah pun. Sebab balik pada hukum asal, al-aslu fil asya' al-ibahah. Asal semua benda adalah harus. Apa benda pun asal dia harus, kecuali ada dalil yang mengharamkannya. So setakat telefon, sana amin, sini doa, tak ada dalil pun kata tak boleh, haram, berdosa, tak ada kan. Tak ada, jalan lah. Tak payah kita pandai pada ulama' pula kan. Jadi sebab itu antara waktu dia, hari Arafah. So kita ambil lah peluang, terutama sahabat kita yang mungkin ada dapat panggilan haji tahun ni, alhamdulillah, jangan lupa doa tu. Dan jangan doa seorang-seorang, doa untuk orang lain sama kan. Sebut list, kalau boleh buat list lah. Sebab kita ni mudah lupa kan. Buat list untuk anak, untuk isteri, nama-nama orang, sebut je nama dia semua. Ya Allah, aku doakan semua penama ni, nombor 1 murah rezeki, panjang umur dan kebaikan, sihat badan, bla 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 bla. Jangan risau, doa tu semua patah balik punya. Doa tu semua akan patah balik pada kita. Jangan risau. Doa saja, insya-Allah. Jangan rasa saya doa untuk orang, saya dapat apa? Jangan susah hati. Benda tu Nabi dah sebut, siapa yang doakan saudara kamu, terutamanya tanpa pengetahuan dia, diam je kan. Kita doakan kawan kita, diam. Doakan ustaz kita, diam. Doa tu patah balik kita. Semua doa yang baik, malaikat, Nabi kata malaikat akan aminkan. Kemudian malaikat kata walaka bimisli, dan untuk kamu sama apa yang kamu doakan untuk orang itu. Jadi sebab itu kaedah agama tak bagi doa yang tak elok. Sebab nanti dia patah balik. Dia akan berpatah balik. Jadi biarlah kita doa ni yang murni-murni saja kan, yang elok-elok, yang baik-baik. Kemudian tadi Ramadan. Ramadan dah lepas lah, itu waktu-waktu banyak mustajab. Hari Jumaat. Hari Jumaat ni kata Imam Syafi'i termasuk malam Jumaat, yang disebut oleh Imam Syafi'i 5 malam yang dimustajabkan doa oleh Allah.
Ini pandangan Imam Syafi'i, bukan hadis, bukan apalah. Ini pandangan beliau. Mungkin berdasarkan pengalaman beliau juga dalam hidup dia lah. Baik, 5 malam. Yang pertama, malam Jumaat. Yang kedua, malam pertama bulan Rejab. Maknanya besok 1 Rejab, malam ni. Contoh dia gitulah, malam pertama Rejab. Yang ketiga, malam nisfu Syakban. Syakban ni pun kita dah lepas lah. Yang keempat, malam raya Aidul Fitri, lepas dah itu hari. Yang kelima, malam Aidul Adha, malam raya korban. Maknanya besok raya korban, malam ni. Yang hari yang kita puasa Arafah tu lah, 9 Zulhijjah kan, 9 Zulhijjah kita puasa Arafah. Jadi hari tu, malam tu, dia anggap mustajab doa. Itu hebatlah dalam kita puasa Arafah. Hari Arafah pula mustajab doa kan. Lepas tu malam tu pula malam mustajab doa pada pandangan Imam Syafi'i, malam raya. So itu 5 malam. Malam Jumaat, malam pertama Rejab, malam nisfu Syakban, malam raya Fitri, malam raya korban. Ingat 5 malam ni. Dan yang paling penting malam Jumaat tu, sebab dia datang setiap minggu. Yang lain tu semua setahun sekali je kan. Malam Jumaat ni every week, malam Jumaat, malam Jumaat, malam Jumaat. So kita kena ubah minda dan persepsi orang Melayu kita. Ubah daripada malam Jumaat berantu, tukar kepada malam Jumaat mustajab doa. Orang kita malam Jumaat je berantu kan, hantu je malam Jumaat. Macam hantu tu tak ada malam lain nak keluar, no? Jadi ubah, malam Jumaat bukan malam berantu ke apa, bukan, malam mustajab doa. Jadi kita kena ingat dan minta banyak-banyak lah. Baik, kemudian tadi waktu sepertiga malam akhir dan sahur, itu juga adalah waktu yang lagi hebat lah. Itu lagi hebat sebab dia berlaku setiap malam. Yang Nabi kata 2/3 malam akhir, itulah saat dikatakan Allah sangat dekat dengan manusia sampai turun ke langit dunia. Turun ke langit dunia ni kita tak boleh bayang lah macam Allah turun dekat, bukan begitulah maksud dia. Gambaran Nabi itu Allah sangat dekat. Bila 2/3 malam akhir. Bila malam akhir ni, malam Ramadan ke Ustaz? Bukan, tiap-tiap malam. Pagi tadi, pagi besok, pagi lusa. 2/3 ni lebih kurang lah pukul 3 pagi ke atas lah, lebih kurang kan. 2/3 akhir tu pukul 3, pukul 4, pukul 5 sampai pukul 6 subuh tu, lebih kurang 2-3-4 jam tu. Itulah waktu yang paling terbaik sebenarnya, yang Allah dah siapkan untuk kita setiap hari. Tapi kadang-kadang kita tak ambil peluang. Rugi kan. Tiap-tiap hari ni, benda ni Allah bagi setiap hari. Dan siapa yang buat benda ni, dia ambil peluang tu, dia akan rasa. Maksud saya, dia ambil peluang di ibadah pada waktu tu, dia tahajud pukul 5 ke 5:30 pun okey kan. Sebelum subuh tu dia bangun, dia tahajud, dia sembang taubat, dia baca Quran, dia zikir, dia sedekah ke apa pagi tu. Sedekah mana Ustaz? Tak pergi surau lagi. Tak, transfer boleh. Nak nombor akaun saya boleh bagi, tak ada masalah kan. Jadi nak sebut orang yang bangun dan orang yang buat. Maksud dia bangun, dia ambil sembahyang, kemudian dia sujud, tersejadah apa semua. Dia saja yang akan merasai nikmat itu. Dan dia saja yang akan merasai perubahan itu dalam hidup kelainan tu. Saya jumpa ada seorang anak murid baru ni, dia cerita benda tu. Dan dia kata, Ustaz, saya selama ni tak pernah Ustaz. Tak pernah. Saya dengar je. Bangun tahajud lah begitu. Saya tak pernah buat Ustaz. Sampailah satu hari tu dia dapat, ialah dia macam teringin nak buat kan. Dia kata, aku ni apa benda lagi yang Allah tak bagi kat aku? Duit, kekayaan, semua aku ada, dia kata. Tapi aku dengan Allah ni rasa macam makin jauh pula, dia rasa. Akhirnya dia buat. Dan akhirnya Ustaz, dia kata, bila saya buat benda ni Ustaz, Allah ada bagi saya something yang lain lah. Dan disitulah dia rasa adanya perubahan hidup.
Dan sejak itulah dia kata, Ustaz, saya memang apa sekalipun saya akan letak Allah nombor satu, dan semua urusan saya, Ustaz, selama ini yang saya kadang-kadang ada juga letak pada manusia, tapi sekarang saya semua serah pada dia, Ustaz. Saya dah rasa dia punya kedekatan tu. Dia punya dekat, dia punya nikmat, dia orang yang buat saja. Yang bangun dia boleh sembang macam mana nikmatnya bangun malam. Yang tak buat tak payah cakap, sebab dia tak buat, dia takkan rasa. Ni air putih kan, saya minum, saya je boleh cerita, oh sedap air ni, tak rasa apa pun. Yalah, pasal tak ada gula kan, dia kosong, sedap lah, sedap air kosong. Tiba-tiba ibu-ibu tak minum, ibu-ibu pula menafikan kesedapan air ni. Mana boleh? Tak sedap, Ustaz, mana pahit air tu, minum pun tak, sembang banyak pula kan. Jadi yang bangun saja akan rasa, yang buat saja akan rasa, yang duduk dalam Dewan Fatimah Zahra ni yang rasa nikmat menuntut ilmu secara begini. Yang tengok online 3-400 ni dia tak rasa. Ada yang sambil basuh kain, pasang live, okey lah, daripada dia nyanyi tak apa-apa kan, baik dia dengar ceramah kita. Jadi nikmat tu dia tak sama. Jadi ambil peluang ini, setiap hari punya peluang ni. Dia bukan mari setahun sekali, bukan, hari-hari, 2/3 malam akhir. Macam kita sebut selalu lah, boleh hari-hari, Alhamdulillah. Kalau tak boleh, 2-3 hari seminggu, macam tu lah kan. Setakat mana kita boleh lah, insyaAllah. Baik, sambung yang kedua. Yang kedua adalah mengambil adab berdoa, adalah mengambil kesempatan pada keadaan yang tertentu. Misalnya ketika sujud, ketika perang sedang berkecamuk, ketika hujan turun, ketika iqamah solat dan sesudahnya. Baik. Jadi yang kedua, waktu pula. Contoh ketika sujud. Sujud ni memanglah, kan Nabi kata waktu yang paling hampir bainal abdu, antara hamba dengan Tuhannya, adalah ketika dia sujud, iaitu terutama sujud akhir itu. Sujud akhir ni kita sebut macam ni lah. Kalau kita berjemaah, terutama kalau kita imam, jangan sujud lama sangat, sebab belakang kita ada makmum. Itu tok-tok imam kena ingat selalu kan, sama ada bacaan dia jangan panjang sangat, sujudnya jangan lama sangat, terutama sujud akhir tu lah. Biasa akhir tu yang nak lama kan, yang lain tu biasa je. Sebab Nabi dah pesan, tengok orang di belakang, sebab kamu tu imam. Pernah satu hari Nabi SAW, Nabi nak mengimam solat isyak. Nabi dah ada niat dah sebelum angkat takbir tu nak baca panjang. Nabi dah ada niat dah, aku nak baca panjang. Tiba-tiba Nabi dengar suara budak kecil menangis. Jadi Nabi fikir, kalau aku panjang lagi mak dia jadi susah kan, anak merengek nak susu ke apa. Jadi Nabi pun sederhana je lah, pendekkan bacaan dia untuk solat isyak tu. Ini dia panggil tok-tok imam kita kena bijak, kena fakih. Kena bijak, kena fakih. Contoh, kita jadi imam maghrib, lepas maghrib ada kuliah maghrib. Lepas daripada kita jadi imam bagi salam tu, sambil-sambil wirid, mata kita kena liar sikit, intai-intai, nampak tak bayang ustaz dah ada ke belum. In case kalau tak ada, panjangkan wirid tu. Itu maksud saya, itu bijak. Tengok kereta parking ustaz tu kosong lagi kan, nampak situ kat luar tu kosong, maknanya ustaz boleh sampai lah tu. Mungkin sangkut jam petang-petang kan, mau balik kerja, hujan lebat ke apa, panjang sikit. Jangan dah nampak ustaz, panjang pula wirid dia. Lagi panjang. Ustaz dia cantik, lagi panjang. Nanti kuliah jadi pendek kan. Dia kena bijak. Sebab benda ni saya sebut, saya ada pengalaman jadi imam, saya pengalaman jadi ustaz 25 tahun. Jadi benda ni pun, ustaz pun dia kena fakih. Kuliah kena on time dan tengok limit masa yang kita diberi. Jangan lajak lebih sangat kan. Sebab ikut sedap memang sedap. Orang ni yang di bawah ni nak pergi Maidin sekejap lagi, nak ke mana hala kan, nak pergi beraya ke apa nak masak, banyak benda kan. Jadi kita kena raih semua pihak, jangan ikut kepala otak kita je. Sebab tu bijak tu penting. Minta maaf saya sebut tak,
kes yang jadi pagi Syawal yang viral tu, imam semayang balik raya tu pasal terlupa takbir 5 kali rakaat kedua. Dia sebenarnya bukan jerantut dia jadi kat jerantut, semua tempat jadi juga. Imam terlupa sebab setahun sekali, setahun 2 kali gitulah, sembahyang raya haji, raya korban kan, raya puasa. Jadi benda tu diingatkan. Tempat saya pun sama, saya sembahyang raya pagi tu pun imam terlupa tak? Padahal sebelum sembahyang Bilal beria bercerita, InsyaAllah kita ingatkan balik lepas takbir Ratul Ihram, kita sunat 7 kali takbir, 6 kali tasbih. Lebih kurang macam tu lah. Lepas tu naik rakaat kedua, takbir 5 kali, kemudian tasbih 4 kali. Atau senang-senang ikut je imam. Imam pun angguk-angguk, jatuh imam terlupa. Imam tak ingat kan? Jadi bila angkat takbir pagi tu, Allahu Akbar, imam terus nak baca Fatihah. Saya dah soft belakang sikit, soft depan tegur subhanallah, tak apalah, imam pun ingat Allahu Akbar 7 kali. Lepas tu naik rakaat kedua 5 kali. Okey, yang jadi isu tu lagi, rakaat kedua imam tu dia terlupa yang 5 kali tu, 5 kali takbir. Dia naik-naik terus baca Fatihah. Dari segi hukum fiqah, sembahyang tu sah. Sebab angkat takbir 7 dengan 5 kali itu nama dia sunat hai'ah. Sunat hai'ah ni sunat yang ringan. Kalau tinggal sengaja, tak sengaja, tidak disunatkan sujud sahwi. Dia bukan sunat abaat. Sunat abaat macam kunut apa semua tu, itu sunat sujud sahwi. Kalau tak buat pun sah lagi sembahyang. Apatah lagi sunat hai'ah. Tetapi saya bukan kata imam tu tidak fakir, tapi mungkin suasana masa tu, keadaan imam tu dan suasana orang yang sangat ramai menyebabkan imam rasa tak sedap hati. Jadi habis semayang dia pusing belakang, dia tanya soft yang pertama kan. Jadi soft pertama ni semua ahli majlis fatwa kebangsaan. Jadi bila dia tanya macam mana semayang kita tadi, itulah kalau boleh kita buat balik kot bang, bagi puas hati sikit, sebab tadi ada tertinggal. Kan imam pula okey, tanya pula satu masjid, ambil mic pula tanya macam mana semua, ulang. Jadi sebenarnya dari segi hukum fiqah pun tak perlulah sebenarnya. Dia ibadah ni bukan nak memuaskan hati orang. Apa maksud saya tu, bila nak bagi puas hati ustaz, kita ulang balik. Dia bukan masalah nak bagi puas hati, benda dah sah, tak payah ulang. Jadi penat kan. Jadi penat satu, lepas tu bila viral macam tu, netizen tak tahu apa cerita, semua jadi ahli majlis fatwa. Jadi sebab itu dari segi hukum dan ilmu kita kena bijak kan, tengok situasi. Sama macam tadilah kan, kita berdoa, tengok panjang ke pendek aku nak kena baca doa ni. Katalah kita pergi talqin di kubur kan, kita nak baca talqin, hari dah gelap ni, musim-musim hujan petang-petang, jangan panjang sangat kan. Dah dengar bunyi angin, daun getah pun dah jatuh atas kepala kita kan. Panjang pula doa Pak Imam tu. Saya takut Pak Imam tu kena lempar masuk kubur pula lepas tu kan. Orang dah kelang kabut nak balik, dengan nak hujan ribut lagi kan. Rabbana tak berhenti-berhenti Pak Imam. Ni apa hal? Tak, saya sebut benda ni bibu sekalian, tapi ialah imam tak dengar pula, yang dengar makmum macam ni kan. Jadi benda ni sebab berlaku. Macam saya cerita dulu, anak buah saya kahwin, nikah kan, panjang khutbah nikah. Dah lah masa anak buah kahwin tu, yang menikahkan tu anak murid kita. Dia kenal saya, kenal abang saya Ustaz Sarudin, Ustaz Salim. Kami tiga-tiga ada kat situ. Dia tak offer satu pun. Bukan nak kan. Kalau dia offer ustaz saya nikahkan, ustaz khutbah, abang ustaz doa, boleh kan. Tak, tapi tak ada offer, kita pun okey lah. Bukan kita nak pun, tapi kalau ada kita ambil lah. Tapi kalau tak ada, kita diam je lah kan. Tiba-tiba nikah tu lepas asar, dah lewat sikit baru start.
Lepas tu khutbah nikah 45 minit. Tuan-tuan rasa macam ni? Saya 14 kali dah tukar kaki, bersilang-silang kaki aku dah naik kebah, bersemut. Bukan bersemut dah, kerengga terus. Kan, saya kata bila lah Tok Imam ni karang kumpuk kan percuma je kan. Lama khutbah nikah buat apa lama-lama. Yang saya risau lagi, bihun dekat luar. Lepas tu dah nak pukul 7, orang nak sampai maghrib pula datang. Saya kata orang yang datang ni pergi bahan bihun tu, kami yang dalam ni apa pun tak dapat kan? Tak, bukan isu bihun tu, cerita dia lama sangat. Saya cerita benda ni, ada pula seorang ustaz pun ni cerita kat saya, kawan dia imanul nikah 1.5 jam khutbah. Sampaikan ayah pengantin tu taubat nasuha dah, anak kedua dicari ustaz lain pula, tak mau ada imam tu. 1.5 jam. Apa benda yang kita hurai dalam tu? Kalau saya lah menyampaikan khutbah nikah kan, saya akan cerita tanggungjawab suami isteri dan tembak pengantin lama yang datang. Mak ayah lah yang datang keluarga, tembak sikit-sikit lah tanggungjawab. 5-10 minit cukup. Apa yang nak lama sangat? Orang dah mengeletar nak gambar, kita itakullah begitulah begini kan, tak apa benda yang kita merepek kan. Jadi tak bijak lah, tak bijak. Tengok situasi. Kadang ada 2-3 majlis nikah kan, yang ni pengantin ni dah sampai pula queue nak tunggu lepas kita, tak payahlah panjang sangat tu, ada 2-3 lagi kan. Sebab itu imam-imam ni saya rasa dia kena kursus kan, kursus kefakihan. Termasuk ustaz pun sama tak sebenarnya kan. Jadi macam Selangor contoh, Jumaat kerja, khutbah jangan panjang kan. Dia kena pendek. Tapi saya tengok khutbah Selangor ni dia ngam lah, dia pendek, dia tak berjela sangat. Khutbah pun sedap-sedap dah, dia tak macam dulu-dulu kan. Dulu-dulu tajuk makanlah buah-buahan tempatan, leleh hello makmum kat bawah tengah tidur kan, sedap dengar imam khutbah. Sekarang ni dah canggih sikit lah, tajuk pun dah sedap-sedap kan, pendek dan sedap. Itulah sebab kita kerja. Pukul 2 tu kita dah habis semayang lah sepatutnya kan, meraihkan orang lain nak pergi makan, orang nak kerja. Macam tu lah. Itu namanya bijak. Kuliah ke forum ke apa sama. Forum pun sama. Saya takut sebenarnya kalau forum. Saya takut apa? Guru saya tu tak ngam. Kita pula tak apa kenal ustaz ni, tak apa mesra, tak apa nak boleh bergurau kan. Kalau geng-geng kita senang. Ni bila kita tak kenal, dia pula masa 15 minit dia bam 30 minit telajak kan, ikut tengah sedap. Itu yang ganggu masa tu, dia drag kan. Jadi kita pun dah hilang mood, dia akan hilang mood tau jawab main. Bila timing dah lagi, mood kita nak bersyarah tu dah hilang kan. Jadi saya pun pernah kena benda tu dulu, tu yang saya cerita pengalaman kan. Jadi sebab itu peluang-peluang yang ada ni members sekalian, kita kena ambil kan. Masa sujud jangan lama sangat. Masa perang, tapi kita tak ada perang lah, masa perang kecamuk, masa itu berdoa. Kemudian ketika hujan turun, hujan mula turun, itu waktu terbaik berdoa. Antara doa tu Nabi dah ajar dah, Allahumma sayyiban nafi'a, itu antara doa hujan, itu doa hujan kan. Ya Allah, turunkan kami hujan yang memberi manfaat, hujan yang tak mendatangkan banjir, apa darurat, musibah apa semua lah. Jadi masa hujan turun, doa lah. Masa tu tak ada air semayang, tak apa, doa tak perlu air semayang kan. Nanti kita akan jumpa benda tu. Baik, kemudian lagi disebut ketika iqamah, masa qamat dan selepas qamat lah, ataupun selepas semayang pun sama juga. Itu antara waktu-waktu terbaik kita doa, terutama antara azan dan iqamah, termasuk selepas azan kan. Masa kita baca doa azan tu, itu pun boleh hiring juga doa 1-2 kat celah tu. Jadi boleh ambil untuk waktu-waktu yang terbaik kita berdoa. Baik, kemudian kata Imam An-Nawawi, menambah ketika hati dalam keadaan lembut. Maksud dia waktu terbaik doa ialah waktu hati kita tengah tenang, bukan lepas bergaduh dengan suami. Itu tak apa tenang masa tu kan. Masa hati kita tengah tenang elok, itulah waktu pagi tadi tu kan, waktu sahur tu. Itu memang betul-betul tenang. Kita baru bangun tidur, masalah pun tak sampai lagi. Jadi waktu itu ketenangan tu sangat hebat. Jadi kata Imam Nawawi, itu antara tambahan yang diletaklah ketika hati dalam keadaan lembut.
Baik, adab yang ketiga, menghadap kiblat. Baik, kemudian mengangkat tangan atau menadah tanganlah dan menyapukannya ke muka apabila selesai. Baik, menghadap kiblat ni ketika berdoa hukum dia sunat. Namun tak silap saya, Imam Ghazali juga sebut, dia kata kiblat bagi doa adalah langit. Kiblat bagi doa adalah langit. Maksud dia menghadaplah mana saja. Itu maksud dia. Kita menghadap mana saja pun okey. Tapi yang afdal menghadap kiblat lah. Itu yang terbaik. Kan? Tapi katalah kita tengah dalam kereta. Suami bawa kereta, kita duduk sebelah co-pilot, lepas tu hujan. Tadi baru je dengar ceramah ni, hujan ni mustajab doa, kita pun tadah tangan. Bang, cari kiblat sekarang. Habis langgar trailer apa semua kan, nak mengusing cari kiblat. Tak payah, doa je. Dia menghadap Tesco ke, doa je lah depan Tesco tu kan, tak ada masalah. Sebab sunat menghadap kiblat, itu afdal. Tapi Imam Ghazali kata kiblat bagi doa tu adalah langit. Maknanya hadaplah mana pun okey, tak ada masalah. Dan tadi tadah tangan dan sapu muka. Tadah tangan ni macam-macam lah. Kalau tengok riwayat Nabi, ada yang Nabi letak tangan separa dada gitu, sedang-sedang. Ada pula yang tanya kat Ustaz, ni macam ni okey ke, kena rapat Ustaz? Kalau macam ni kan jatuh pula katanya. Ada je kepala otak dia tu kan. Dia kata macam ni Ustaz, kena lengkung sikit, tampung ada elok. Itu nak ambil semayang, tampung air tu kan. Doa tak apa, nak melengkung ke, lurus ke, macam ni ke, rapat ke, tak kisah, ikut kita lah. Bahasa mudah dia mana yang selesa. Tapi kalau ikut kaedah-kaedah berdoa, dia kalau macam ni, itu doa biasa, dia panggil level biasa lah. Doa lah dia panggil. Tapi kalau macam ni, dia tinggi kan. Ini dia panggil munajat. Munajat tinggi gitu. Ada riwayat pernah sebut Nabi sesekala angkat tangan tinggi ni sampai nampak ketiak Nabi yang putih. Ada riwayat sebut gitu. Saya ada tengok dekat masjid hari Jumaat orang doa macam tu. Tapi kalau saya peribadi, saya takut nak buat macam tu. Bukan takut apa, kita seorang je kan. Orang lain semua biasa-biasa gitu. Nanti saya takut jadi hati kita tu, kita tak boleh nak kontrol hati kan. Nanti macam bagus pula aku ni seorang beria sangat, kau orang satu masjid tengok kan. Jadi saya tak boleh nak kontrol hati. Jadi kalau angkat tinggi-tinggi menimbulkan fitnah, tak payah. Benda tu kita buat seorang dalam bilik kat rumah je. Kita semayang tahajud ke semayang pagi tu kan, semayang duha ke apa, angkatlah tinggi mana pun tak apa kan. Tapi kalau tengah ramai ni, kita takut benda tu jadi fitnah kan. Sebab pandangan orang kan, dia bukan sama semua. Dah lah angkat satu, lepas tu dengan geleng-geleng kepala pula kan. Dia ni biar betul Pak Haji ni. Jadi takutlah timbul kan. Dia timbul benda yang tak baik. Jadi daripada timbul fitnah gitu, tak payahlah. Kita tadah biasa-biasa gitu je lah kan. Lepas tu sapu muka, sunat lah. Sebab sahabat pun pernah agak nampak Nabi lepas baca doa tadah itu sapu ke muka kan. Jadi kita ni kadang-kadang jangan dengar orang cakap itu tak boleh, Nabi tak pernah sapu muka lah, itu pandai-pandai pula kan. Jadi benda ni dah ada dalam kitab, jadi kita ikut saja. Itu nombor 3. Yang keempat, antara adabnya adalah merendahkan suara, iaitu antara berbisik dengan nyaring. Kita berdoa ni sedang-sedang, jangan halus sangat sampai tak dengar suara, ataupun kuat sangat satu surau pula dengar. Jangan. Kecuali kita imam kan, macam saya doa ujung-ujung kuliah kan, itu ialah kan, ibu-ibu amin kan je. Dia jangan doa sorang-sorang tapi kuat, bukan main, sedang-sedang je. Macam kita doa yang biasa-biasa kita dah buat tu, okey lah tu kan. Sebab adab dia. Sebab pernah berlaku dalam sejarah Nabi pun macam tu kan. Ada orang doanya kuat sangat sampai Nabi tegur kan. Nabi kata Allah tak peka, yang kau nak doa sampai melolong-lolong ni kan. Nabi kata Allah tidak peka, doalah dengan suara yang sederhana, kata Nabi. Baik, yang kelima, tidak memaksa diri untuk bersanjak. Bersanjak apa? Bersajak. Bersajak. Kat sini bersanjak.
Ada M. Tidak bersajak. Okey. Dan kadang-kadang berlebihan. Maknanya macam mana cakap tak beria benar lah dalam doa tu kan, dengan bahasa-bahasa yang macam orang bersajak, lepas tu berlebihan sangat, berirama kan, bergurindam, ya, merayu lain, merayu ya Allah tolong ya Allah kan. Nada kita tu jangan berlebih, jangan terlajak sangat, sebab agama ni kan dia kata wa khairul umur awsatuha. Nabi pernah sebut sebaik-baik perkara dalam hidup ni apa benda pun, Nabi kata sederhana, pertengahan, jangan berlebih kan, jangan terlajak, jangan, itulah, apa sajalah sederhana. Berdoa pun sama, jangan over sangat. Itu bahasa senang. Kita boleh tengok orang tu over ke tidak, betul kan? Sama juga berceramah pun sama, jangan over sangat kan. Jangan beria macam ya orang padahal tak faham apa ustaz dia cakap ni kan, dia berlebih kan. Jadi benda-benda macam ni kita kena jaga, sebab itu melibatkan adab. Berdoa pun janganlah sampai terlajak sangat, orang tengok Allah dia ni orang lain pun doa juga, tak adalah sampai macam ni kan. Ayat tu. Jadi benda-benda macam ni kita sederhana saja, minta elok-elok, yang penting dengan ketulusan hati, minta dengan niat yang ikhlas, merayu pada Allah, mohon elok-elok, minta pada dia, jangan putus asa kan. Itu yang paling penting dalam kita berdoa. Baik. Yang dianggap kadang-kadang berlebihan dalam doa. Doa yang utama adalah yang terikat dengan doa yang maksur. Doa yang maksur ni doa yang terkenal lah. Tiap-tiap orang yang berdoa dengan sebaiknya tentu ia berhati-hati dari berlebihan. Jadi doa ni macam ni, ibu-ibu sekalian, doa yang terbaik sebenarnya doa daripada Quran. Rabbana tu semua doa lah tu. Kita hijaz je lah sikit, kalau boleh hijaz, kalau tak boleh tak payahlah kan. Jadi sebab itu adalah ayat Quran yang ditukarkan menjadi doa, banyak sangat dalam Quran. Yang kedua adalah doa yang Nabi ajar daripada hadis. Itu ranking doa lah kan. Yang kedua daripada hadis-hadis Nabi, doa yang Nabi baca itu doa yang terbaik. Yang ketiga doa yang diajar oleh sahabat dan para alim ulama. Imam Syafi'i punya doa ke, sahabat Nabi punya doa ke, kita jumpa kan, boleh. Dan yang keempat doa kita sendirilah. Itu ranking dia. Yang keempat tu baru doa kita, doa yang kita create sendiri, tak kisah. Sebab itu saya kadang-kadang doa saya masukkan bahasa Melayu, biar orang yang mengaminkan tu dia faham apa yang ustaz tu minta kan. Kadang kita dah berdoa mengamin ni dah 50 tahun, tapi apa benda ustaz tu doa sebenarnya aku tak tahu, dia kata kan. Jadi ustaz-ustaz ni pun kadang-kadang selang-seli lah sikit kan, terjemahkan doa tu ke, ataupun masukkan doa dalam bahasa Melayu pun okey, tak ada masalah. Sebab doa ni bahasa apa pun boleh kan, Allah dia faham semua bahasa tu. Baik, sebahagian ulama berkata berdoalah dengan bahasa yang menyatakan kerendahan diri, keberhajatan kepada Allah, bukan dengan bahasa yang fasih-fasih saja. Doa ni biarlah dengan bahasa yang merendah diri lah. Kadang-kadang bunyi itu bahasa Arab, slang Arab mengalahkan Pak Arab, tapi Arab tak faham satu apuk kan. Jadi jangan berlebih sangat dalam bahasa itu. Jangan nampak fasih kan, lancar doa tapi tak tahu apa benda yang kita minta. Biar kita minta tu yang kita tahulah. Sebab ulama kata bila kita tahu apa yang kita minta, insya-Allah benda tu Allah akan bagi jadi mudah makbulnya. Cepatlah makbulnya, sebab kita tahu apa yang kita minta. Ya Allah, aku ni jahil, bagilah aku ilmu yang bermanfaat. Lepas tu kita rajin mengaji, cepatlah makbulnya kan. Ni minta-minta tak tahu apa benda, lepas tu dia buat apa pun dia tak tahu, jadi lambatlah kata ulama. Jadi kalau kita tahu apa yang kita minta, itu antara faktor juga yang mempercepatkan doa itu dimakbulkan. Baik, diceritakan bahawa para ulama dan wali Abdul di situ. Abdul
Wali Abdul siapa? Yang biasa dengar Wali Abdal, kan? Biasa dengar Wali Abdal, tak apalah, wali lah tu, kan? Kalau Abdul Rahim tu saya lah. Tidak diceritakan ulama dan para wali tidak berlebihan dalam berdoa daripada 7 kalimat. Apa maksud itu? Untuk ini dikemukakan dalil daripada firman Allah surah Al-Baqarah 286, iaitu ayat terakhir daripada Al-Baqarah, antaranya Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Itu antara disebut situ Allah tidak mengkhabarkan adanya doa hamba-hambanya yang lebih panjang daripada itu. Mungkin maksudnya macam inilah. Ulama-ulama dulu mungkin doanya dalam certain masa yang diminta tak adalah berjeda sangat. Macam itulah kot maksudnya, kan? Minta yang sederhana, yang sedang-sedang mereka minta, dan mereka baca juga doa daripada ayat-ayat Al-Quran. Imam An-Nawawi berpendapat doa yang serupa di atas adalah doa yang disebut dalam surah Ibrahim. Ibu-ibu boleh cek nantilah, saya tak sempat nak tengok, semua telefon saya pakai jadi tak boleh nak buka. Ayat 35 sehingga ayat 41. Sedangkan menurut pendapat yang dipegang oleh jumhur ulama, sebenarnya tidak ada pembatasan tentang jumlah kalimat itu, serta tidak makruh hukumnya lebih daripada 7 kalimat. Bahkan sunat memperbanyakkan doa secara mutlak. Itu pandangan ulama. Maknanya ini adalah perbincangan ulama tentang panjang mana nak doa. Ada ulama pegang tidak lebih 7 kalimat. 7 kalimat tu kalau ikut 7 perkataan. 7 perkataan tu kalau ikut kita satu hajat pun tak lepas hasilnya. Kan? 7 perkataan itu. Ataupun mungkin 7 perkataan itu memberi maksud 7 hajat. Wallahu a'lam lah, kan. Tapi jumhur kata, itu pandangan yang kecil lah, pandangan kecil lah. Tapi jumhur ulama kata tidak ada had dalam berdoa. Tidak ada batasan dalam berdoa, tidak ada tempoh panjang pendeknya berdoa itu. Malahan sunat pula berdoa sebanyak-banyak yang mungkin. Cuma macam saya kata tadilah, ini untuk kita baca sorang-sorang. Tapi kalau kita imam berjamaah ramai, itu janganlah panjang sangat, kan. Tengok keadaan, tengok masa. Kebijaksanaan imam tu menghandlekan majlis tu. Boleh pula menghandle, mengetuai majlis tu lah. Macam saya, kan, kadang-kadang saya kuliah maghrib, saya ternampak dekat whiteboard jadual kuliah, lepas tu bawah tu dia tulis malam ni lepas isyak ada tahlil. So kita tak adalah panjang sangat. Kuliah agak-agak masuk isyak je kita berhenti tu, atau lepas isyak 2-3 minit kita sambung sikit dah, sebab meraihkan tahlil tu. Itu saya kata kena bijak. Kadang-kadang tengok kita baru start kuliah, mayat sampai, jenazah sampai. Jadi saya akan tanya dulu, ni jenazah ni nak urus sekarang ke, atau jenazah ni nak dengar kuliah dulu ke, macam mana cerita dia? Kan? Dia kata tak apa ustaz, kuliah sampai isyak, lepas tu kita settlekan. Tak apa. Sebab kita ni tetamu, ibu-ibu sekalian. Saya tetamu ibu-ibu ni. Ibu-ibu tuan rumah. Jadi kita kena jaga juga tuan rumah punya aturan. Walaupun kita tetamu tu kira besar sikit, kan, tapi tuan rumah punya aturan kena ikut. Baik itu masa Ramadan baru ni, tazkirah malam tu, tazkirah tarawih dia panggil, kita tanya berapa minit. Semua saya tanya. Setiap malam saya pergi, kalau dia tak letak nota atas meja ni, ustaz 20 minit sahaja. Okey, kita pegang 20 minit. Kalau dia tak letak, kita tanya tazkirah berapa lama. Kadang masa confirmkan kuliah tu saya tanya siap dah. Saya kata malam ni tazkirah buat masa bila dan berapa minit. Dia kata 20 minit ustaz, masa kecederaan 5 minit. Okey, fahamlah makna maksimum 25 minit. Sebab apa? Nak raih orang lain ni. Orang nak tarawih, orang nak tadarus, orang nak mori. Tu paling penting kali tu. Mori tu. Jadi ibu-ibu sekalian, itu baru bijak nama dia, kan. Kena tengok situasi, kena tengok keadaan. Baik, yang keenam, tadarruk dia panggil, ataupun khusyuk dan rasa takut kepada Allah.
Biarlah berdoa ni dia ada rasa gerun, dia ada rasa takut, dia ada rasa keinsafan. Seperti mana firman Allah ayat 90 dalam surah Al-Anbiya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaban wa kanu lana khashi'in. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu bersegera melakukan kebaikan dan kebajikan dan berdoa kepada kami dengan rasa harap dan takut, dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk kepada kami. Ada ulama menafsirkan dengan rasa harap tu makna mengharapkan doa itu diterima, dan rasa takut itu dengan maksud takut doa itu ditolak oleh Allah. Itu maksudnya. Dan mereka itu orang yang khusyuk. Baik, kemudian suratul A'raf ayat 55, Ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah. Berdoalah kepada Tuhan kamu dengan rendah hati dan suara yang lembut. Lembut ni makna dengan suara yang sederhana, yang merayu, yang merintih, macam itulah. Tidak berlebih-lebihan. Yang ketujuh, bersungguh dalam bermohon atau berdoa, yakin akan diperkenankan dan berharap agar benar-benar diperkenankan. Ini yang saya pernah sebut dulu, dan inilah sebenarnya Nabi bagi tahu rahsia nak dimustajabkan doa ni apa. Nabi kata ud'u Allah wa antum muqinuna bil ijabah. Nabi kata berdoalah kamu kepada Allah dalam keadaan kamu yakin doa kamu akan dimustajabkan oleh Allah. Kena ada rasa sangkaan baik, doa kita Allah terima. Jangan doa lepas tu lantak, Ustaz, Allah terima, tak terima sudah. Jawapan dia memang tak terima. Tapi kena letak sangka baik. Walaupun dah 7 tahun doa, 15 tahun doa, tetap meletakkan sangkaan baik. Itu kaedah dia, adab dia begitu. Kan? Mesti letak sangka baik. Doa kita diperkenankan Allah. Sufyan bin Uyainah rahimallahu ta'ala berkata, jangan sekali-kali salah seorang dari kalian melarang dirinya sendiri dari berdoa apa yang ia ketahui, sedangkan iblis sebagai makhluk yang jahat diperkenankan doanya oleh Allah ketika dia minta satu hajat. Rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun qala innaka minal munzarin. Wahai Tuhan, berilah kesempatan bagiku sampai hari mereka dibangkitkan. Iaitu iblis minta nak hidup sampai kiamat, sebab dia nak goda anak cucu Adam. Lalu Allah kata, maka engkau termasuk di antara orang yang diberi kesempatan hidup. Maknanya hajat iblis tu Allah luluskan. Jadi kita ni berdoa jangan ada halangan, doalah sebanyak-banyaknya, insya-Allah. Baik, kita habiskan sikit lagi sampai yang ke-10. Yang ke-8, selalulah berdoa dan mengulang-ulang doa itu sampai 3 kali serta memohon segera diperkenankan. Jadi doa ni adab dia berulang-ulang tak apa, tak ada masalah. Kan? Cuma kita lah jemu dah rasa, Ustaz, hari-hari minta benda yang sama kan. Tapi ingat Allah ni dia tak pernah jemu. Dia suka lagi minta lah apa pun berulang-ulang. Allah tetap Sami'ul Alim, maha mendengar dan maha mengetahui. Kan? Jadi adab dia berdoa ulang-ulang pun tak apa. Ulang 3 kali. Zuhur ni minta, asar akan minta lagi, tak apa. Memang kita doa benda itu je pun, kan? Ulang-ulang benda yang sama selagi kita tak dapat. Baik, yang ke-9, ketika membuka doa dimulai dengan zikir kepada Allah. Termasuk dengan selawat sekali lah. Itu yang terbaik kan. Bila kita doa alhamdulillahirabbilalamin wassalatu wassalam, macam tu. Itu adab dia. Doa buka dan tutup dengan zikir dan juga dengan selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang disebut oleh Imam Nawawi, diawali doa itu dengan hamdalah. Hamdalah ni alhamdulillah itulah, memuji Allah. Dia panggil hamdalah. Kemudian berselawat dan ditutup dengan keduanya pula. Ini yang saya sebut tadi lah. Buka tutup doa dengan zikir ataupun hamdalah dan selawat. Dan yang ke-10, iaitu yang paling penting, merupakan dasar utama bagi diperkenankan doa itu adalah taubat.
mengembalikan segala rupa bentuk kezaliman hak orang lain dan menghadapkan jiwa raganya kepada Allah. Maksud dia, antara sumber penting doa kita nak dimakbulkan Allah adalah kita dalam keadaan bertaubat pada Allah, dalam keadaan bersih di hati kita, kan, jiwa raga kita, apa hak orang lain kita dah pulangkan. Itu antara asbab-asbab lah doa-doa kita, mudah-mudahan Allah perkenankan. Baik, kita habiskan sampai di bawah tu sikit. Imam Ghazali berkata, jika ada orang bertanya apa manfaatnya doa itu, padahal ketentuan Allah tidak dapat dihindarkan lagi. Kan ada orang cakap itu, kan, buat apa nak doa Ustaz, Allah dah tentu lah semua. Dia kata gitu, kan. Jadi Imam Ghazali dah bagi jawapan. Ketahuilah bahawa di antara sebahagian, bukan semua, sebahagian dari qada, yakni ketentuan Allah itu, terhindarnya satu bala bencana dengan sebab doa. Maka doa adalah penyebab dari tertolaknya bala bencana dan adanya rahmat Allah. Samalah halnya seperti perisai adalah penyebab bagi terhindarnya orang dari senjata. Air penyebab bagi tumbuhnya pohon dan tumbuh-tumbuhan di atas muka bumi. Maksud dia gini, walaupun hidup kita memang Allah dah atur dah, dari A sampai Z, dari hidup sampailah syurga neraka, tetapi pertama, sebab apa kita doa? Sebab dalam doa tu Nabi pernah sebut, la yuraddul qada illa bid-doa. Walaupun Allah dah tentu hari ni jadi begini, besok begini, rezeki begini, bagian, tapi ada ketentuan Tuhan tu yang boleh berubah. Sampai Nabi kata la yuraddul qada, tidak akan berubahnya ketentuan itu illa bid-doa, melainkan dengan doa. Maknanya doa ni dia boleh ubah ketentuan hidup kita. Contoh, Allah dah tentu kita mati umur 65, tapi dengan asbab kita buat baik, tolong orang, rajin sedekah, Allah isra sikit, boleh, tak ada masalah. Ada benda ketentuan yang memang Allah boleh ubah, itu hak dia. Dan nombor dua, sebab apa kita berdoa? Sebab itu arahan Tuhan dalam Quran. Udu'ullah, kata Allah, berdoalah kamu kepada aku, kata Allah. Dan doa itu ibadah. Kan, doa huwal ibadah, doa itu adalah ibadah, dapat pahala, kan. Jadi sehingga dikatakan orang yang tidak pernah berdoa dalam hidup adalah orang yang sombong. Jadi banyak faktor berdoa ni, kan. Jangan bagi rasa Allah dah tentu dah Ustaz, nak doa pun tak ada makna. Bukan, doa je, kan. Perubahan tu berlaku, itu Allah yang atur. Kita ni memang tak ada apa-apa, ibu sekalian. Tak ada kekuatan, tak ada daya, tak ada apa. Allah segala-galanya. Kita boleh hadir pagi ni pun Allah yang izin. Allah tak izin tak sampai, kan. Kita hidup sampai pagi, dah hujung-hujung Syawal ni pun Allah yang izin. Kita boleh pergi beraya pun Allah izin. Kita boleh telan lemang tu Allah izin. Kalau Allah tak izin, telan buluh terus, kan. Tak dan lah. Allahu Akbar, kan. Jadi sebab itulah ibu-ibu sekalian, itulah benda-benda dia. Maknanya jangan tinggal doa. Sebab itu perhati elok-elok, semua amalan dalam Islam ada doa yang mengiringinya, semua dia, kan. Doa daripada masuk tanda sampailah merintah negara, semua ada doa dia. Jadi itu kena ingat. Baik, Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 102, wal ya'khuzu hidrahum wa aslihatahum, maka hendaklah mereka siap sedia dan menyandang senjata. Itu cerita dalam perang tadilah. Allah cerita dalam tidak membawa senjata dalam berperang apa semua tu. Oleh kerana itu Allah mentakdirkan terjadinya sesuatu dan mentakdirkan pula sebabnya, kan. Ustaz, kenapa Ustaz sakit perut hari ni? Sebabnya salah makan. Dia mesti ada sebab. Dia jarang entah tiba-tiba dia sakit perut, jarang. Dia mesti ada sebab, kan. Kenapa dengar kuliah kuyu je pagi ni? Mata macam nak lelap tak lelap. Pagi tadi Ustaz 3 pinggan nasi lemak. Contoh asbab. Itu asbab dia. Itu asbab dia. Kan? Dia mesti ada sebabnya Allah buat benda tu. Dan selain itu, faedah doa di atas, ada lagi faedah lain yang amat penting, iaitu hadirnya hati di hadapan Allah.
dan bangkitnya perasaan berhajat kepadanya. Sebab itu kita berdoa, sebab kita memerlukan dia kan. Allahus Samad, Allah tempat pergantungan seluruh makhluk, jadi kita berhajat pada dia. Kedua macam yang tersebut di akhir ini adalah merupakan nihayatul ibadah wal ma'rifah. Nihayah ibadah maknanya puncak segala pengabdian dan makrifat kepada Allah. Wallahu ta'ala a'lam. Jadi itu antara 10 hadap yang telah kita bincangkan tadi. Dan sebagai kesimpulan akhir untuk pagi ini, ibu sekalian, yang pertama sekali, jangan tinggal doa apa keadaan sekalipun, apa cara sekalipun, apa situasi sekalipun, kita doalah pada Allah. Mudah-mudahan dengan apa yang kita doa tu Allah luluskan doa kita, insya-Allah. Yang kedua, bila berdoa letak sangkaan baik pada dia, ya? Jangan rasa jemu, jangan bosan, apatah lagi kita rasa macam berputus asa, kita rasa macam kecewa. Jangan, minta. Selagi tak dapat, minta. Dah dapat pun kita zahirkan kesyukuran kita kepada Allah. Wallahu ta'ala a'lam. Tajuk berikutnya, berdoa dan bertawassul dengan amal soleh kepada Allah. Ini pun penting juga kan. Macam kita sedekah, kita tawassul. Kita sedekah, kita kata, ya Allah, dengan niat aku sedekah ni, mudah-mudahan anak aku lulus dengan cemerlang. Boleh tak boleh? Nanti kita bincang awal Jun lah, insya-Allah 3, 4, 5 Jun kalau saya tak silap. 5 hari bulan Jun, insya-Allah. Baik, sebelum saya tangguh, ada beberapa pengumuman ringkas. Yang pertama, seperti biasa, pagi ni saya sambung balik kutipan Al-Fadhil Ustaz Farhan Suhud. Saya ada WhatsApp baru ni dengan dia 2-3 hari lepas. Saya tanya berapa lagi keperluan untuk melengkapkan projek Madrasah Al-Khairiyah tu. Dia kata lagi 3 juta. Untuk asrama saja dia kata 1 juta lebih lah. Lepas tu ada proses penukaran status tanah lah, apa benda macam-macam lah, yang untuk pencawang, banyak benda lah ibu-ibu sekalian. Jadi pagi ni bukanlah saya nak 3 juta, tak. Kalau dapat memang saya sujud syukur lah kan. Tapi berapa yang ada kita infak lah, insya-Allah, mudah-mudahan. Dan juga untuk tabung kebajikan sikit lah, sambil-sambil tu kita boleh bantu orang lain sama, insya-Allah. Dan yang kedua, untuk siapa yang mungkin nak buat badal haji, saya dan sahabat saya ada menguruskan perkara itu. Harganya RM2,500, RM10. RM10 tu untuk kos kita postkan cenderahati lah kepada ibu-ibu lah. Dan kita ada buat juga untuk akikah dan korban di Mekah dan di Kemboja tahun ini. Kalau ada yang nak berurusan, nanti boleh WhatsApp pada saya lah, insya-Allah. Baik, dan sebelum kita tamat, ada hajat untuk mendoakan Asri Haji Adnan yang telah terkena serangan strok yang serius. Mungkin jamaah kita ke apa ni saya tak pasti, tapi nama beliau Asri Haji Adnan. Kita doakan, insya-Allah, mudah-mudahan Allah redakan serangan stroke yang beliau sedang hadapi ni. Kabarnya serius lah, mungkin stroke yang berat. Mudah-mudahan Allah sembuhkan, insya-Allah. So kita tangguhkan dulu majlis kita dengan tasbih kafarah suratul As dan bacaan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana haza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alillahumma fina shaqiyyan wa la mahruman wa la matruda. Allahumma zakkirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna ya arhamar rahimin.
Ya Allah, ya Tuhan kami mendoakan buat sahabat kami Asri Haji Adnan yang terkena serangan strok. Ya Allah, berilah kesembuhan yang terbaik kepada beliau. Ya Allah, sembuhkanlah beliau dengan segera. Ya Allah, kembalikanlah kesihatan beliau seperti sedia kala. Ya Allah, dan berikanlah kesabaran kepada beliau dan warisnya. Ya Allah, dan jadikanlah kesakitan ini sebagai kafarah dosa beliau. Ya Allah, Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.